Okey, Assalamualaikum. Testing, testing. Okey, boleh ke YouTube channel Mek Berkat. Kalau FB sila ke Suhaibah Man, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam reformasi. So malam ni saya buat bicara politik semasa sekali dengan kawan saya Dr. Mai. Jadi Dr. Mai, kita berbicara sedikitlah tentang politik yang berlaku pada hari ini. Kita pun dah lama tidak bersama, Dr. Mai. Okey, ya. Jadi, Assalamualaikum semua. Semua diharap di dalam keadaan Mesti sihat suara okey ke? walafiat. Harap komen ya kalau sound tak clear para pendengar. Apa topik kita nak cakap hari ni? Mek? Topik kita pada ini yang sedang Sedang berlaku. sedang hangat diperkatakan berkaitan dengan bila Datuk Seri Anwar nak berjumpa dengan Mulia Maha Mulia. Ya, saya difahamkan pada 13 hari bulan, Hari Selasa ni, insya-Allah. Tapi jam kita belum tahu lagi ya. Ya. Jadi okey, saya nak Sejak pengumuman tu dibuat, kita boleh dapati sekarang banyak perkara berlaku daripada beberapa hari, 2-3 hari yang lepas sampai sekarang ni. Banyak yang isu pro dan kontra. Yang ada katakan seperti MB daripada Perlis. Ya, siapa nama tu? Syahidan Kasim. Syahidan Kasim kata, saya nak saman dia sebab saya tak pernah bersetuju dengan Datuk Seri Anwar. Yang benarnya saya pun heran sebab sedangkan Datuk Seri Anwar dah berkata banyak kali yang beliau tak pernah memberitahu kepada sesiapa pun tentang siapa yang memberi sokongan kepada beliau. Sedangkan anak dia pun sendiri pun tak tahu. Mungkin isteri dia Datin Sri Wan Azizah je yang dia tahu. So jadi di mana yang ahli-ahli parlimen ni dapat berita yang mengatakan mereka tidak sokong Datuk Seri Anwar dan dia kata ini adalah nak saman Datuk Seri Anwar. Macam-macam speculation sekarang ni berlaku. Jadi kita pun tak tahu siapa yang kita patut percaya, dan saya yakin rakyat di luar sana, rakyat Malhan pun tertanya-tanya. Yang pasti yang kita tahu yang telah buat nama yang buruk untuk Datuk Seri Anwar adalah Joe Fazli. Dan sekarang saya pun difahamkan tindakan telah diambil dan telah disaman polis ke atas Joe Fazli kerana membuat fitnah ke atas Datuk Seri Anwar. Mek tahu tak tentang tu? Saya tahu, Dr. Mas. Sebab saya dengar wanita Titi Wangsa telah membuat Rina telah membuat satu report polis, dan saya dapati juga telah berjalan. Jadi kita harap pihak polis membuat yang terbaik lah. Sebab itu saya rasa Datuk Seri Anwar ni tu masa tengok kan dia nak jadi Perdana Menteri ni susah. Ada berbagai halangan, banyak rintangan daripada awal pelibatan beliau dalam politik sehingga di saat akhir pun masih bertubi-tubi halangan dan tentangan. Masih yang orang kata tak sepatutnya berlaku, tapi bila sampai tiba Datuk Seri Anwar, ada berbagai-bagai halangan dan berbagai-bagai cubaan. Jadi inilah yang saya pun tak faham dengan rakyat Malaysia pada hari kita ini. Kita selalu cakap dalam bahasa Inggerisnya nothing good comes easy. Maknanya di masa-masa zaman Nabi dulu pun siapa orang yang paling banyak diuji adalah para Nabi kan. So jadi kita tengok di sini memang nak buat sesuatu kebaikan tu tidak mudah. Dia akan diuji, tapi insya-Allah kita berdoa sama-sama ramai-ramai semoga perjalanannya dipermudahkan dan semoga Allah memberi agung lembut hati untuk menerima Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-9, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, lagi satu yang saya baca dalam Facebook hari ini, politik kini Peja, Menteri Besar Perak juga mengeluarkan pandangan. Dia kata sepatutnya Datuk Seri Anwar tak payahlah beria-ria nak jadi Perdana Menteri sebab dia kata ni zaman Covid, dan sepatutnya dia kata Datuk Seri Anwar sepatutnya menyokong Muhyiddin Yassin. Saya rasa ini satu pandangan yang tidak betul lah. Pasal apa saya kata macam tu? Pasal yang berlaku langkah Sheraton pun masa Covid. Muhyiddin Yassin dapat jadi Perdana Menteri Malaysia pun zaman COVID.
Dan sebab yang di Sabah yang di Senli ni pun Yalah, zaman Covid. zaman Covid Termasuk kan. juga Dato' Mai macam di negeri Perak, Johor, Semua Melaka waktu dan negeri Kedah. disesuaikan. 4 negeri berlaku kejahatan di zaman Covid. Ya. Tapi- So apa Yes. dia punya perbezaan kan? Itu saya kata. Bila zaman time Datuk Seri Anwar Ibrahim, diorang berkecoh mengatakan ni zaman Covid, tak patut cerita pasal politik. Terutamanya tak siapa? patut ni. Terutamanya si Tu. Syed Saddiq. Syed Saddiq pun sewaktu dengannya juga. Syed Saddiq. Tapi Share, kenapa? share. Kenapa masa pilihan raya di Sabah dia sibuk berkempen pergi ke Sabah tu semua? Dia ada ke dia punya siapa yang dia wakili ya kalau kita fikir-fikir? Kenapa dia fikir-fikir Syed Saddiq pergi ke Sabah tu? Kalau dia tidak pun- kerana dia adalah orang suruhan Tun. So kalau tidak kenapa sebab Tun pun tak pergi kan? Ya. So kerana Tun punya populariti sudah turun, jadi dia kena menggunakan orang lain untuk buat dia punya kerja ni. Wallahu alam. Tapi kita sekarang nak beritahu sekarang ni apa-apa pun kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, Sebab kita manusia hanya boleh merancang. Allah yang menentukan semuanya. Okey. Tapi macam jodoh apa ni takdir ni semua memang dah ditakdirkan. Kita percaya dan kita yakin pada tu. Tapi tidak bermakna kita tak berusaha. Yang akan menggagalkan juga semua ni tidak lain tidak bukan saya fikir cuma daripada PN dan daripada Puak Tun. Itu saja. Okey Dr. Mai, itu satu bab jugalah. Ada juga satu bab bila kita meneliti keadaan negara kita ni, kalau ikut ada juga orang menuduh kata Datuk Seri Anwar ni macam gila kuasa, nak jadi Perdana Menteri. Kalau kita flashback balik Dr. Mai, yang berlaku Cannot move dia punya. yang berlaku Ya, ialah tolong kalau sambil-sambil kita tu suruh lihat share. Datuk Seri Just Anwar share. sepatutnya jadi Perdana Menteri. Tetapi sebab Dr. Mahathir sekejap beralih-alih dan berlakunya laka syarikat menyebabkan kerajaan FPS tumbang dalam masa 22 bulan. Dan sekarang bila Datuk Seri Anwar cukup numbers ataupun cukup mandat nak masa mereka untuk tak ada nak siapa yang percaya. menghadapkan kepada Duli Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, banyak pula tentangan atau isu-isu yang cuba dikeluarkan. Kerana saya rasa ini adalah satu propaganda daripada pihak-pihak musuh di luar sana untuk menggagalkan rancangan Datuk Seri Anwar menghadap Duli Yang Maha Mulia. Apa pun Datuk Mai, saya harap perkara-perkara begini dapat ditangkis dengan baik sebab rakyat semua dalam keadaan Sudah menunggu. sedar dan Tidak sabar semua saya rasa. Kalau kita lihat di media, di FB, di internet, rata-rata rakyat tidak ada lain cakap pasal Anwar saja pagi, siang dan malam. Semuanya berdoa dan bermunajat. Memang nak sangat supaya Datuk Seri Anwar menjadi kita punya Perdana Menteri. Kenapa kalau kita fikir-fikirkan? Yang sebenarnya macam kita dah cakap banyak kali daripada dulu kan, Mek. Kita ni buat live pun bukan kerana apa, bukan kerana nak title, nak pangkat, nak duit. Tidak ada. Kita mewakili rakyat Marai kerana kita nak betul-betul nak dapat pemimpin yang boleh berlaku adil kepada rakyat Malaysia. kepada rakyat dan untuk bukan berlaku adil saja dan juga untuk nak memulihkan ekonomi. Sekarang ni saya rasa dah macam kita tak tahu apa nak buat sebab macam ekonomi kita dah merundung ke bawah, dah jatuh, dah tak boleh buat apa-apa, betul tak? Rasa macam sekarang ni kita nak buat apa pun dah susah. So jadi bila yalah memanglah kita fikirkan, orang kata jangan terlalu fikir dunia. Kalau ustaz-ustaz selalu cakap inilah orang yang selalu fikirkan dunia, seolah-olahnya tidak ingat kepada mati. Ya, kita ingat kepada mati, tapi kalau kita dunia ni kita tak kita masih ada kehidupan di dunia. Allah bukan suruh kita sembahyang tonggat-tonggat tahan sampai tinggalkan dunia, tidak kan? Kita pun perlu makan, kita perlu ada income. Tapi kalau benda ni semua kita tak dapat sekarang dengan kerajaan yang ada sekarang, ekonomi semua turun, nak buat kerja pun tak ada dan nak menjadikan sebab yang paling teruk lagi dengan COVID sekarang, tak boleh pergi ke mana-mana. So jadi nak cakap pasal COVID ni, saya memang rasa kesal dengan sikap pemimpin kita sekarang ni kerana ambil tak acuh, tak kisah tentang COVID. Kenapa mereka yang benarnya kalau dia betul-betul fikirkan pasal rakyat dan keselamatan dan kesihatan kita semua, mereka tak mungkin akan adakan pilihan raya di Sabah tu.
Ya, Sebab yang sekarang ni yang paling banyak benda ni, penyakit datang COVID ni selepas pilihan raya, betul tak? Okey, dah adakan satu pilihan raya. Kita salahkan, memang saya salahkan pemimpin sekarang kerana dia yang berkuasa. Dia boleh saja katakan kita tangguh. Kenapa tergesa-gesa Betul. sangat nak mengadakan tu pilihan raya tu, kalau tidak kerana memang dia nak menang. Yes, kerana kuasa. Kerana kuasa dia sanggup menggadaikan nyawa rakyat. Rakyat jadi Sekarang bangsa. ni wan utama, kompleks dah Semua tutup, tak boleh anu. Masjid dekat Subang, dekat airport, dia punya surau pun tak boleh anu. So jadi macam mana? Kita rasa macam tak selamat nak pergi ke mana-mana sekarang. Tak tahu nak buat apa. Saya punya pengajian semua ditutup sekarang sebab maklumlah yang kebanyakan daripada jemaah yang 60 ke atas tidak rasa selamat untuk menghadiri ke mana-mana pun majlis agama. So jadi kita rasa benda ni patut ditutup. Patut dibanteras secepatnya. Apa yang kita nak fikir sekarang ni? Dan kita punya Prime Minister cakap macam itu. Kita pergi pula kepada kita punya Menteri Pertahanan, Ismail Sabri. Apa dia kata? Okey, tak perlu kuarantin 2 minggu. Tak perlu kuarantin 2 minggu. Pergi test atas poket duit sendiri masing-masing. Macam mana boleh cakap macam gitu? Benda ni mustahak. Ini adalah COVID. Bukannya main-main. Itu sebab saya kata tu, maksudnya sepatutnya Ismail Sabri dia mesti buat satu penegasan. Yes. Balik daripada Sabah, you must be sama Quarantine. ada menteri ataupun rakyat biasa. Jangan ada double mesti, standard. yes, kena quarantine dan wajib, tidak boleh kata tak. Jadi ini yang berlaku. Bila dah merebak, dah rakyat pun dah dalam keadaan menderita, susah semua, barulah dia kata nak sekat dekat Sabah. Sebab begitu. kita tak faham kan. Ya, Macam mana patutnya benda dia dah balik. merebak. Patutnya bila dia balik daripada Sabah tu terus kuarantin. Ni dah ke mana-mana, dah pergi ke mana-mana. Menteri Agama kita pun dah pergi ke Kelantan. Balik daripada Sabah, Menteri Agama pergi ke Kelantan. Ya, betul. Tapi saya rasa, maaf ya, saya bukan nak merendahkan sesiapa, tapi sebagai Menteri Agama, seharusnya dia pun tidak boleh melepaskan semuanya kepada pemimpin. Dia sendiri tahu wabak ni tengah merebak, tengah bahaya. Apa sebenarnya kepentingan sangat yang dia tu nak pergi ke Sabah tu apa? Atas dasar apa ya, Mek? Okay, now you can share. Itu mas, sebab ini rasa Dah share tak tadi? atas dasar kuasa, atas dasar kedudukan. Sebab pada pandangan saya, Muhyiddin Yassin ni tak sabar-sabar nak ambil negeri Sabah ni. Jadi dengan cara orang kata menghalalkan apa cara. Alahal sanggup menggadaikan nyawa rakyat sekalipun, yang pentingnya kuasa dalam genggaman. Dan hari ni saya tengok Datuk Haji G sendiri pun disahkan terkena COVID-19. Azizi dah 2 hari dah. Dia yang cakap pasal Haji G tu, dia sembunyikan. Dia tak mahu beritahu rakyat. Kenapa? Kenapa dia nak sembunyikan benda ni, sedangkan penyakit ni kita tak boleh sembunyi. Sebab you berjumpa, you sebagai wakil rakyat, you pergi jumpa dengan rakyat semua, you bersalaman ke, mungkin you tak bersalaman pun, you tak pakai mask, you pergi rapat-rapat macam gini, yang you positif, mana boleh? You akan merebakkan. Kita sekarang tak tahu berapa ramai lagi rakyat di sana yang telah menjangkit dengan COVID-19 ni. So itu sangat menyedihkan lah. Jadi Okay, di sini ada pertanyaan, minta maaf ya. Daripada Rostam Abdul Rashid. Jelas lah, suara saya jelas lah. Okey, saya berkata kata Rostam Abdul Rashid, katanya sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Tan Sri Muhyiddin Yassin atau siapa-siapa pun, kenapa tak boleh menghadap tentang urusan negara? Ini mohon penjelasan. Macam Soalan mana menarik. soalannya? Soalan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Tan Sri Muhyiddin Yassin atau siapa-siapa pun, kenapa tak boleh menghadap tentang urusan negara? Mungkin ada yang mengatakan tak perlu menghadap because COVID, tapi demi urusan negara kenapa tak menghadap? Ini yang perlu dibahaskan. Mohon. Sebab tu kita cakap sekarang ni terlalu banyak double standard thing yang berlaku sekarang. Kita pun sebagai rakyat mahayan, saya setuju dengan saudara yang menanya tu. Kita pun menanya-nanya kenapa kita teragak apa yang mereka buat selama ni ya? Dan sekarang ni COVID ni, dia duduk rumah aja. Apa kita tak tahu apa yang terlaksana actually.
So kita nak tahu kita punya ekonomi macam mana, kita nak tahu apa menteri-menteri ni buat, sedangkan menteri kesihatan pun tak boleh ditrace. Mana pun menteri kesihatan dan dia punya deputi, ada 2 orang menteri kesihatan dan deputinya, mana dia pergi? Waktu yang tengah darurat macam gini mereka menghilangkan diri. So jadi boleh jadi kenapa kita sebagai rakyat ni nak buat apa? Di mana hala tuju kita ni yang benarnya? Sampai bila kita nak berduduk macam gini? Tadi Ismail Sabri buat statement dekat TV. Tengok tak statement dia hari ni? Sabri, ada statement apa? So jadi dia cuma buat, cuma tidak ada yang kita tak tahu. So jadi kan saya rasa benda macam gini kita patutnya lebih ambil apa nama ni tanggungjawab sebagai pemimpin untuk memberitahu rakyat keadaan sebenar. Sekarang ni kita pun tak tahu apa Prime Minister kita buat. Semuanya kebanyakan macam mana kita ada negara tapi macam tak ada kerajaan. Kalau semuanya dah kena COVID, maksud saya bukan kena COVID, kena kuarantin. Jadi siapa yang apa nama ni? Yang jaga sekarang kita punya pemerintahan sekarang ni yang benarnya. Itulah sebenarnya bagi saya ini berlaku pembaziran. Pasal apa? Pasal menteri-menteri gaji diorang ni puluh ribu. Tapi apa yang diorang buat? Duduk di rumah. Setahu saya Perdana Menteri juga hanya berapa jam saja di 4 jam sehari. Sehari bekerja. Jadi gaji beratus ribu. Menteri-menteri pun banyak GLC dan sebagainya. Jadi rakyat menderita. Hanya dia bagi setakat macam tu sajalah. Beli beras, beli gandum, beli gula. Tapi gaji pokok menteri ni, MP ni berpuluh ribu. Jadi apa kerja dia orang sebenarnya? Jadi ni dah nampak sangat makan gaji buta lah. So ya betul sangat sedih. Jadi Tapi bukan dia kecil gaji tu kan. Gaji sampai sangat besar. 70 lebih 70,000. minister. Ya. Lepas tu gaji dekat sampai dekat 100,000. 100,000 tu Perdana Lepas tu Menteri. 104,000 Perdana Menteri. Ya. Yang lain-lain tu semua. Jadi kenapa kita rakyat ni yang miskin tak ada duit nak makan, cekiah cuma dapat 600, paling banyak 1,000. Tapi menteri ni semua tak ada kerja, dia boleh dapat berpuluh-puluh ribu. Dan lepas tu itu satu. Dan kenapa pula menteri-menteri ni bila buat kesalahan, dia boleh saja cakap sorry, okay I'm sorry. Seperti mana yang terjadi kepada Hishamuddin. Isap vape di dalam parlimen. The only thing he said, sorry, dan bayar berapa denda? 250 tak salah saya. Itu je. Itu saja. Oh my god. So jadi macam mana benda ni boleh dibiarkan? Lepas tu saya juga dipahamkan beliau pergi bercuti di Redang selepas saja balik daripada Sabah selama seminggu, dan actually kawan saya ada buat recording dan dia juga bersama dengan Vincent Tan. Seminggu di Redang. Buat apa tu agak-agak kira-kira. Lepas daripada balik pada Sabah ya. Dan dipahamkan satu hari bilik yang dia sewa tu 24,000. Satu hari bilik di Redang tu 24,000 selama seminggu. Tapi dia itu dia bersama dengan masa tu Vincent. Kita faham lah Vincent yang bayar. Jadi kita di sini asyik tak habis-habis. Orang Melayu kita kata be careful dengan orang Cina, be careful dengan DAP. Tapi yang bila nak buat berniaga dengan apa, bila yang datang kat office-office jabatan-jabatan ni, siapa yang dia deal dengan? Melayu ke dia bagi kontrak? Dia bagi pada siapa? Cina juga. So jadi macam mana? Apa yang kita boleh buat? Bila nak buat bisnes, pemimpin-pemimpin ni, MP-MP ni semua, dia gunakan Cina. Dia tak bagi kepada Melayu kita ni. Idea dia bagi kepada kroni dia ataupun dia bagi kepada Cina. Jadi macam mana? Macam mana kita nak apa nama ni? Kita punya situasi sekarang ni. So jadi kita pun rasa tak tahulah, saya rasa kalau benda ni dibiarkan makin lama kita akan lebih susah. Jangan kita jadi seperti negara third world country sudahlah. Nauzubillah min zalik. Tapi saya Satu rasa soalan lagi, maaf mencelah. Ada yang tanya. Dia tak kisah siapa-siapa pun jadinya Muslim. Yes. Why the Anwar cukup numbers okey. Mungkin dia pun dulu cukup numbers juga okey. Dia kata okey tak kisah. Sebab dia demi negara. Okey, atas kebiasaan anak-anak ni. Bukan berarti Datuk Seri Anwar mengadap tu jadi PN. Dia cuma mempersembahkan apa yang ni. Hanya dia orang akan tahu. Okey. Di sini, dia orang cakap sayang Menteri Belia dan Sukan bekas ya. Menteri Belia dan Sukan, dan satu lagi
tak ingat nama daripada apa UMNO kan. Kenapa anak muda dan yang dalam UMNO ada parti yang cukup lama sinonim dengan politik negara, kenapa bahasa ni kasar sikit tapi saya terpaksa bahasa menyalak lebih daripada yang lain, lebih daripada tu adakah tu di belakang semua ni lagi atau wallah alam. Sila. Saya jawab Dato' Mai. Ya, please. Pandangan saya dalam politik hari ini Banyak tapi tak mampu saya nak baca macam-macam lah kan. Dato' Mai. Pun terima kasih atas yang Tok M tidak berdiam diri. Ya. Tok M memainkan lagi apa kata peranan daripada belakang, depan dan di mana saja. Percayalah jaga saya, Tok M tidak Dia akan berdiam diri dan dia akan Lagi sekarang lagi dia tak boleh diam sebab dia tahu dah Anwar dah nak pergi jumpa Agung. Jadi Tok M juga saya kira tak boleh tidur lena lah. Pasal Dia tak akan senang sebab hati. dia letak jawatan pun dia sendiri mengaku dia tak nak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Bila dah diwar-warkan Datuk Seri Anwar nak jumpa dengan Duli Yang Maha Mulia, jadi saya rasa Tutung pun tak lena tidur dan bukan setakat Tun sajalah. Termasuk Azmi Ali and the Gang, Hishamuddin dan orang-orang dia ni mesti merancang sesuatu. Jadi apa pun kita terserahlah pada sebab apa Dr. Mai, kalau kita balik kepada agama Islam kan. Iman Ghazali pun dah ada buat satu falsafah mengatakan kalau seorang pemimpin tu sering diuji, sering difitnah, percayalah dia kata itulah sebenarnya pemimpin yang terbaik. InsyaAllah. Dan dia kata pemimpin itulah yang harus kita angkat dia sebagai Perdana Menteri ataupun menerajui negara kita. Jadi saya rasa Datuk Seri Anwar pun dah akur dengan keadaan macam ni. Cuma kita rakyat Malaysia ni doakanlah daripada rumah ataupun di mana saja, mudah-mudahan InsyaAllah. Datuk Seri Anwar Dipermudahkan semua urusan untuk pada hari Selasa. Sebab kita dipahamkan dia cuma dipanggil untuk berjumpa dengan Agung. Bukan untuk ditabalkan. Tapi kita juga berdoa semoga Agung berasa mempermudahkan semua urusan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan orang-orang yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dia teguh teguh dengan dia punya pendirian, tidak boleh dibeli. Dan maksudnya kita sekarang ini tak perlu pemimpin MP yang suka melompat-lompat. Kita tak nak, kita pun dah penat sebagai rakyat main, kita tak nak lagi melompat sana, melompat sini. Jadi macam mereka ni bila dibayar duit macam tak ada harga diri, right? So kita nak pulangkan balik mandat rakyat supaya kita semua boleh balik bekerja dan kita bolehlah rasa macam negara kita ni lebih aman dan teratur. Sekarang ni rasa macam tak Datuk Mas, saya mohon sebab akta lompat parti ni saya mohon juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia dah jadi Perdana Menteri nanti insya-Allah supaya beliau cepat-cepat membubarkan satu undang-undang akta lompat parti. Sebab benda-benda ni kita mohon tidak akan berlaku lagi selepas ni. Apabila negara kita dalam keadaan dah dapat jadi Perdana Menteri, lepas tu lompat beli sana beli sini, itu je kerja. Yang jadi masalahnya dah rakyat malahan macam kita ni kan. Sampai bila kita dalam keadaan macam ni? Saya mohon Datuk Seri Anwar lepas ni, dan saya percaya Datuk Seri Anwar juga mungkin bersetuju untuk buat satu akta lompat parti. Maknanya tidak dibenarkan lompat parti ni dengan sewenang-wenangnya. Pada siapa pun tak boleh melompat. Pada siapa pun. Setuju. Itu saya show lah. Dan saya harap benda ni boleh berlaku Datuk Seri Anwar. InsyaAllah. Jadi Dr. Mai, saya itu salah satunya ni satu akta. Ada pandangan Dr. Mai insya-Allah kita sebagai rakyat Malaysia semua, dan saya betul-betul masa dapat tahu Datuk Seri Anwar dapat number dan diberi ruang oleh Duli Yang Maha Mulia untuk berjumpa dengan Agung pada 13 hari bulan ni. Saya secara peribadi Dr. Mai sangat rasa sedih dan terharu. Pasal apa? Sebab bagi saya, bukan saya nak agungkan sangat Datuk Seri Anwar, tapi saya nak bandingkan Datuk Seri Anwar dengan macam Najib, dengan Muhyiddin Yassin, dengan pemimpin-pemimpin lain ni. Saya rasa Datuk Anwar terbaiklah bagi saya. Kalau kita tengok apa zaman Datuk Seri Anwar pada zaman muda beliau, dengan Yayasan Budi, dengan abangnya
dengan perjuangan dia ni dalam masa dia jadi Timbalan Perdana Menteri juga, Dr. Mai. Kan? Maknanya dari segi pendidikan, dia di Menteri Pendidikan, masa tu digunakan pakai tudung kan. Masa tu tak pakai seluar panjang. Dah banyaklah dan Dato' Sri juga dianugerahkan Menteri Keuangan terbaik Asia. Maknanya dunia Mengiktiraf dia. Jadi kalau rakyat Malaysia tidak mengambil mempelekehkan, kita sangatlah rugi. Kecewa. Sangatlah rugi. At the end of the day kita nak orang yang boleh membimbing. Yang terbaik, tapi rakyat Malaysia mengabaikan. Jadi itulah kita mohon semua rakyat Malaysia dalam keadaan tenang, doa yang terbaik. Semoga tarikh 13 bulan ni adalah satu detik sejarah yang maha indah bagi seluruh rakyat Malaysia. Itu yang kita harapkan. InsyaAllah saya pun berharap yang sama dan saya yakin rakyat Mahain semua yang positif, berharap yang negatif pun sama. Mohon share kalau boleh penonton di sana. Kita doakan juga kepada Kabinet Menteri sekarang yang kena COVID. Ada satu ustaz ni, pakat solat hajat, dia kata insyaAllah tak kira siapa pun sekarang pemerintah kita, do the best for Muslim dan untuk negara kita. Cuma nak yang terbaik untuk negara Malaysia dan kita kalau boleh seperti mana yang kita tahu Datuk Sri Anwar, dia punya main objektif untuk membasmi kemiskinan dan juga memulihkan rasuah dan memulihkan ekonomi Malaysia. So ini tiga perkara yang sangat penting saya rasa dan saya rasa semua rakyat yang setuju tentang tolak rasuah ni, yang orang yang suka makan dedak kita tak tahulah. Tapi kalau yang orang yang takutkan Allah dan takut dan betul-betul nak ikut pimpinan cara Nabi, kita kena basmikan rasuah dan juga tolak riba 100%. Jangan ambil riba, jangan ambil rasuah. Okey, soalan tambahan. Tadi ada soalan? Okey, di sini kata saya orang Penang. Saya seringkas dengan panjang sangat ni. Saya dah baca dari tadi, saya cuba fahamkan. Saya orang anak jati Penang. Dan saya, nama dia pun Cina, okey. Saya tak mau sebut nama dia. Nama dia Cina, saya tak mau sebut. Tapi dia Cina. Saya memang pemerhatian DAP okey. Dalam DAP sendiri ada Muslim, ada Indian, ada Chinese. Kenapa orang ni memomokkan Cina? Dan kami faham. Yang tak faham bahasa tak tahulah Cina-Cina. Saya selaku orang Cina faham Malaysia demokrasi termasuk dalam perlembagaan tidak akan ni. Hanya Muslim teratas, hanya orang Muslim boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa begitu daif rakyat kita hari ini? Itu yang kita petikaikan selama ni. Sebab tu saya pun tak faham. Walaupun saya orang mohon maaf, Melayu saya tak boleh nak kukuhkan nama. Saya cakap, kita pun memang takkanlah setuju kalau DAP memerintah negara ini. Dan tidak ada pun di dalam perlembagaan kita yang membenarkan cukup Perdana Menteri Muslim membenarkan dia sebagai jadi Perdana Menteri. Apa pun kita, ini jangan salah faham. Ini adalah saja mainan politik murahan daripada MP-MP yang di sana tu. Kerana mereka gila kuasa. Itu je. So jadi dia dah tanamkan benda ni semua di dalam minda orang-orang Melayu kita. Sadly to say. So jadi kita nak buat macam mana? Sebab tu kita nak buka balik minda tu. Sekarang ni yang paling penting, kita kena memerintah mengikut cara Islam. Yes. So kalau betul-betul pun nak ikut cara Islam, kalau kita nak cakap dulu cakap di Islam, cakap pasal PAS. Kenapa PAS tak setuju saja dengan RU 355? Kenapa? Betul Mak, saya nak bagi sikit aja contohnya kan. Zaman PS, zaman Tuan Dr. Mahathir lah, itu bukan zaman Anwar, ni silap Dr. Mahathir. Banyak contohnya bila saya pergi ke luar sana, ada orang cakap dengan saya. Ada tadi kita jumpa dekat pasar, dia kata, Mek, kita dah bagi PS ni memerintah selama 22 bulan. Tapi dia kata tak ada apa yang dia pun dah buat. Tak ada perkembangan, tak ada perubahan, tak ada itu, tak ada ni. Saya kata silap. Pasal yang jadi Perdana Menteri bukan Anwar Ibrahim. Yang jadi Perdana Menteri adalah Tuan Dr. Mahathir. Dia yang melantik orang tua orang ni dan tanpa meminta nasihat ataupun pandangan Datuk Seri Anwar. Jadi kita jangan mistik, kita jangan silap. Zaman 22 bulan itu adalah zaman Tuan Dr. Mahathir, bukan zaman Anwar. Anwar hanya
dia hanya apa tu MP kepada Port Dickson saja. Dia bukannya jadi Perdana Menteri atau apa. Jadi janganlah sabitkan Datuk Seri Anwar. Dia belum lagi diberi ruang jadi Perdana Menteri. Kita dah macam-macam dah. Ini saya rasa tidak baguslah. Kita sebagai rakyat Malaysia harusnya kita bersikap adil. Jangan kita memandang ni terus begitu begini. Anwar belum jadi Perdana Menteri, kita dah kata dah gagal lah ambil 22 bulan itu lagi. 22 itu ada di bawah Tuan Dr. Mahathir. Dia yang lantik orang tu, lantik orang ni. Begitu juga dia mainkan Dr. Mahathir ni merosak parti Dr. Mahathir daripada dalam. Okey, saya rasa ini soalan maaf saya mencelah. Banyak soalan, saya rasa ini soalan terakhir lah yang saya nak ni kan. Berhubung dengan tadi pasal Dr. Mahathir, PH dah dibagi peluang 22 bulan. Dekat sini no nama supaya saya, tapi dia cakap sini no saja. Dia kata saya tak faham, saya tak tahu sangat politik, tapi saya pening orang bercakap ni. Setahu saya PH itu Menteri Ekonomi Azmin, Perdana Menteri Tun Mahathir. Dan ramai menteri-menteri dalam Perikatan Nasional sekarang, dalam Perikatan Nasional sekarang adalah yang menteri dalam PH. Sedangkan saya, kalau tak silap saya, Anwar tidak jadi menteri, dia just wakil rakyat. Jadi yang pernah jadi menteri dalam PH ni mengatakan PH gagal, siapa yang gagal? Sama saya pening. Jadi saya pening. Jadi mohon pencerahan lah, sebab saya ni tertengoklah ni. Jadi sebab saya ni tak tahu politik, kadang tak ni saja. Saya suri rumah kan. Kadang parlimen pun orang cakap parlimen betul sebab anak saya kecil-kecil, jadi saya tak fokus sangat. Jadi mohon pencerahan. Yang setahu saya ni dalam PH juga. Jadi yang kerajaan Perikatan Nasional yang saya tahu, tetapi dalam kerajaan tu juga kenapa ni? Yang dalam tu juga ni. Jadi mohon pencerahan lah puan, minta maaf lah saya dah sikit pasal politik. Tak apa, ramai tak tahu. Jadi mohon share-share. So, kita biar awak faham dah, kawan-kawan faham. Di dalam PH kita ada DAP, kita ada Amanah, kita ada PKR dan juga kita ada Bersatu. Masa tu dia panggil PH Plus. So dalam Bersatu masa tu termasuklah Tun, termasuklah Tan Sri Mahyudin Yassin, Azmin Ali, Zuraida dan yang geng-geng dia lah. So tapi di dalam PKR pula mereka ni semasa Datuk Seri Anwar berada di dalam PKR yang jadi presidennya adalah Kamal. Tapi masa dalam situ ni bagi mereka yang tak tahu tentang politik lah apa yang telah saya cakap mohon maaf so, kalau siapa yang tak sempat kita jawab sebab ini membawa atau meyakinkan beberapa MP di dalam PKR untuk apa nama live yang akan datang keluar daripada PH dan untuk bergabung dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. So jadi sekarang ni mereka lupa. Ini pun sebab tu kita selalu cakap dengan Azmin, bukankah dulu masa tu dia jadi Menteri Ekonomi. Padahal masa dalam PH tu Menteri Ekonomi tidak ada jawatan pun ekonomi, masa tu tak pernah ada pun jawatan ekonomi. Tapi Tun buat khusus untuk Azmin ni, untuk dia dapat jadi Menteri Ekonomi. Katakanlah anak angkat Tun kan. So jadi Tun bagi dia sebagai Menteri Ekonomi pada waktu PH tu. So jadi dia adalah Menteri Ekonomi. Tapi dia telah belot. Dia dengan siapa nama tu? Azmin Ali, tak, yang daripada PKR. Azmin Ali dan 11 orang yang lainnya tu, Zuraida tu sudah belot. Dia dah keluar daripada PKR. Dan dia membentuk dia sebab dia ni jangan tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, Azmin Ali ni yang sebenarnya dia lah yang tak sabar nak jadi Perdana Menteri, tapi dia selalu tuduh mengending nak jadi timbalan. Tapi yang benar ni, yang tak sabar nak jadi Perdana Menteri tu, kita semua tahu adalah dia. Okey, macam dia masa dengar tak dia cakap yang paling saya marah sangat bila dia cakap kalaulah COVID ni berlaku di zaman PH, mungkin lebih ramai lagi rakyat yang akan mati. Sekarang perkara yang dia cakap tu dah berbalik pada dia. Dah berlaku sekarang. Sekarang where are you, Azmin? Are you being quarantined at home safely? So
kita rakyat pun nak tahu Azmin di mana sekarang, senyap aja tak ada dengar apa suara ataupun tengah buat satu muslihat kot. Tak ada teman saya ada dengar juga Azmin ni kata pun mungkin kena Tak adalah, itu kita tak nak tahu sebab dia sendiri cakap dia dah kita test doa 2 semua kali beransur sihat negatif. yang kena. Tapi yang maksud saya, jangan sangka air yang tenang tu tak ada buaya. So kita ni tak boleh, kita kena be careful dengan Azmi ni sebab dia ni lah yang sangat bahaya. Kalau orang yang paling bahaya dia lah. Dia diam je. Sebab kita pun nak fikir-fikir. Sekarang ni kita, jadi saya pun faham kalau orang tu bukan dalam politik, dia akan pening kepala. So lepas tu nak cakap pada kita punya Prime Minister sekarang, apakah tugas dia masa dia di dalam PH? Dia KDN kan? Ya betul. Masa So, nanti jadi, dia menteri dalam Dia negeri. KDN. So jadi apa yang nak cakap? Dia KDN. Azmi pun ada tugas penting. Yang dalam PKR yang ada jawatan cuma 3 orang je lah. Kak Wan jadi dia punya Deputy Prime Minister dengan Nasution. Dengan seorang lagi timbalan menteri kepada Menteri Kesihatan. Itu je. Deputi nama saja tapi tidak boleh buat apa-apa. Semua handle by Atuk. So jadi kan kita nak cakap sekarang ni. So jadi nama yang Datuk Seri Anwar dah sarankan pun seperti Rafizi sebagai Finance Minister tidak diterima. Ramai rakyat yang tak tahu pun. Tapi jadi benda nama-nama yang dibagi tu semua adalah kumpulan kartel. Orang yang cuba menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Tapi kalau saya nak cakap lagi sekali, sampai sekarang ni pun kita kena hati-hati. Sebab masih ada lagi kartel ni di dalam PKR. Masih ada lagi. Sebab tu kalau selagi kita Datuk Seri Anwar, saya harap Datuk Seri dapat mendengar video kita ni dan Datuk Seri dapat ambil tindakan. Sekiranya Datuk Seri jadi Perdana Menteri, saya mohon kepada Datuk Seri supaya buat rombakan balik parti kabinet dan jangan ada kasih belas kasihan kepada mereka yang telah khianati Datuk Seri. Kerana kita ni bukan menjaga anak bini kat rumah, kita menjaga rakyat. So jadi kita tak boleh tak apa. Boleh maafkan tapi jangan lantik mereka-mereka ini lagi. Jangan lantik mereka-mereka ini semua sebab kalau Datuk Seri nak lantik, tolonglah lantik orang yang betul-betul ikhlas dan kerja untuk rakyat. Sebab yang kita yang pilih dia orang pun bukan dia orang ada kat situ terus kan. So jadi kita kalau boleh nak kerajaan yang bersih, yang tulus, yang tak makan rasuah, yang tak makan riba, yang pentingkan rakyat, yang bagi kepada rakyat. Dan jangan lupa duit rakyat yang tak ambil yang ada 9 bilion tu, 9 bilion tu di mana semuanya senyap dia. Tahu kan cerita tu? Mana duit tu sekarang? Kita nak kalau boleh duit tu dibagi-bagikan kepada rakyat. Sebab kita punya duit. Jangan pula MP songlak pula duit tu. Senyap-senyap je kita dah tak tahu. Besok bila kerajaan lain datang memerintah, habis duit semua. Sekarang pun kerajaan dah tak ada duit. So jadi kita ada banyak duit-duit yang tak diambil oleh rakyat tu, kena pulangkan balik. Dan kita juga mewakili daripada rakyat Marhain, kita minta, mohon sesiapa pun yang nak sokong Datuk Seri Anwar, kita tak ada masalah walaupun dia orang semua ada kes. Tapi kerana saya difahamkan mereka ni pun tidak meletakkan sesuatu macam sogokan ataupun ugutan. Mereka tak ada kata, okey, saya sokong kamu, saya sokong Datuk Seri tapi saya perlu jawatan. Sebab mereka tak nak tu semua pun. Sebab kita semua pun tahu yang UMNO tu pun memang tak nak PN. Sebab mereka dah dirasakan telah dikencingkan oleh PN sekarang. So mereka memang nak menjatuhkan kerajaan Tan Sri Mahyudin. So jadi saya tak rasa yang mereka tu pun, mereka tak terkilan kalau mereka tak dapat jawatan. Mereka tak apa. So jadi kan sekarang ni kita mohon Datuk Seri, kalaupun dia nak sokong, by all means please, anyone can sokong, no problem. Tapi dia punya kes mesti tetap jalan. Macam Datuk Seri Najib ada kes tetap jalan. Macam Zaid Amidi ada kes tetap jalan. Kunan ada kes, Aziz Rahim, siapa lagi? Semuanya ada kes. Dan sebenarnya bila kita fikir-fikirkan dalam UMNO ni, name one person yang tak ada kes lah.
Ya, Ada ke? kebanyakannya boleh dikatakan Semua macam Bila nak isytihar harta ni? Ha? Bila nak So isytihar jadi harta? saya juga kita juga minta kalau sekiranya Datuk Seri Anwar dipilih ditabarkan sebagai Perdana Menteri, pertama kali yang dia patut buat adalah untuk isytiharkan harta. Supaya rakyat tahu, okey, jangan cakap tak suka bikin. Kita tak nak seperti masa zaman Tan Sri Mahyudin, bila dia dapat kuasa, pertama the first thing he said was to isytihar harta. Sampai sekarang dah 7 bulan tak ada seorang pun isytihar harta. Tak ada seorang pun. Sebab apa? Sebab semuanya pun takut. Ya betul. Pasal masing-masing ada harta. Orang kata takut kerana salah lah. Ya. Kalau berani, So jadi tak kalau kita nak betul-betul, kita buatlah secara Islam dan kita supaya disegani daripada seluruh dunia akan menyantuni kerajaan kita nak nama Malaysia ni naik balik. Sekarang ni kalau kita pergi ke mana-mana, kalau dulu kita happy nak beritahu orang yang kita pada Malaysia, sekarang kalau orang tanya where you from, nak cakap pada Malaysia pun malu dah. Betul tak? Betul. So jadi sekarang ni kita macam mana, memanglah banyak kerja. Cuma yang I'm sure Datuk Seri Anwar knows what he's doing. So kita sebagai rakyat cuma boleh berdoa saja. Kalau tak betul, hantam juga. Kita ada kuasa rakyat. Kalau siapa-siapa yang berpimpin, bukan kita taksud dengan Anwar. It's not because Anwar, because dia punya reform. Okay, Anwar siapa Anwar orang biasa juga, tetapi because of reform yang dia bawa. Jadi tolong jelaskan sikit for the last reform ni ada yang tak faham ni. Orang kata reform saya pun nak ni juga, tapi rasa macam seronok juga, rasa macam faham tapi Tak faham. tak faham juga kan. Ini India ya, tapi saya tak mau baca nama, minta maaf. Okey, tak apa. Saya mohon ni lah kan, walaupun tak diminta tapi saya tak akan baca nama. Itu je lah. Okey. Apa soalan dia tadi kata reform. Okey, apa yang Reformasi ni dia tak reformasi. faham. Okey, reformasi ni adalah satu perubahan ya. Perubahan daripada tak baik kepada yang baik. Contohnya apa Dia yang kata saya sini tahu, anak dia pun pergi. Datuk Seri Anwar akan reformkan institusi perhakiman, akan institusi ekonomi, perubahan dasar dan sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan, dan Datuk Seri Anwar ni akan membuat yang terbaik. Itu yang kita mohon dan kita minta lah. Okey, kita nak kupas sikit ya Datuk Seri Anwar, jika dia dengar bicara kita Live pada malam ni. Okey, saya ada tulis Datuk Mai ada beberapa pandangan terpulang pada Datuk Seri Anwar sama ada dia nak terima pakai apa tak. Yang kita minta ialah berlaku di zaman kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional di bawah Media Yassin ni. Satunya saya tengok dia satu kerajaan yang tak ada manifesto. Sebab dia dapat pun melalui langkah Sheraton ataupun Pakatan Jahat lah. So apa yang kita tengok ni, dia nak tubuh kerajaan Perikatan Nasional ni dengan 77 MP dengan projek GLC dan sebagainya. Jadi saya mohon Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba perkecilkan, dan GLC ni saya rasa tak perlulah. Dan kalau bagi pun pilih pada orang yang ada integriti, yang memang mahir dalam bidang tu. Dalam bidang sebab apa? Sebab contohnya dalam keadaan kita Dr. Mahathir ni, kita dengar kegawatan COVID-19 kan. Rakyat banyak yang susah, yang kehilangan pekerjaan. Tapi GLC-nya zaman Media Yassin ni terlalu banyak. Sampai ada 77 MP dengan gaji 70-80 ribu. Macam contohnya Hadiawan, Menteri Khas. Tak perlu pun apa yang dia buat kan. Dia sampai dekat dengan Kenapa 80 nak ribu. perlu dia berlantik Haji Hadi Awang tu untuk jadi wakil di Timur Tengah? Kenapa? Apa yang dia buat? Dah lah sekarang ni COVID, masa dia pelantikan dia tu berlaku masa waktu COVID. So saya heran apa yang dia buat selama ni Itu sebab saya kata Dr. Mai, jadi 77 orang MP dengan GLC banyak membazir wang rakyat. Sepatutnya dalam keadaan negara kita yang dalam betul-betul mencabar dengan ekonomi Kita yang pun tak memerlukan berjalan, rakyat yang memerlukan. kita ambil langkah berjimat cermat. Jadi Datuk Seri Anwar, saya pun yakin Datuk Seri Anwar akan buat yang terbaik. Kita hakkan Menteri Kabinet ni kepada yang
orang kata yang terbaik. Janganlah kata orang kan kerana nak ambil apa kata, nak ambil hati supaya Bukan nak ambil menyokong hati tu. kerana nak kursi. Iyalah nak ambil hati. SD. Sebab tu dia cuba beli dengan dengan GLC dan sebagainya. Jadi ini amat merugikan rakyat. Sedangkan kalau kita tengok Dr. Omar hari ni, apa yang kita tengok MP mu bukan buat kerja dalam keadaan COVID. Jadi dapat makan gaji tapi buta dapat je ya. makan gaji buta. Tapi Sedap rakyat di betul sini lah. hanya dapat tulang-tulang saja. Banyak lagi yang susah, yang itu satu. Yang saya nak cerita juga Dato' Omar ni, sekiranya Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri juga, saya bukan nak kata Dato' Omar, apa yang saya tengok bila saya meneliti sebagai rakyat Malahan dan penyokong tegar Datuk Seri Anwar, saya nak cerita sikit pada Menteri Besar Selangor Dato' Omar. Saya meneliti Menteri Besar Selangor bercerita ataupun dia buat ceramah di mana-mana saya pergi, saya tengok dalam YouTube dan sebagainya. Dia belum ada lagi ada perkataan reformasi. Saya tak pernah keluar dia punya statement dia. Dan kita tengok dia ambil orang-orang dia pun, contohnya macam yang Daeng yang pernah pukul Rafizi. Tapi dia dah dibuangkan sekarang. Tak, dia hanya digantung saya dengar. Tapi tak maksud saya dia juga dipulih oleh Menteri ni Amiruddin ni. Sebagai mewakili Dewan Undangan Negeri. Dan saya dapati yang Amiruddin pilih ni semua orang-orang katil. Jadi saya mohonlah Datuk Seri Anwar, bukan kita kata apa. Kalau kita berjuang sama ni puluhan tahun, kita ambil lagi macam bukan saya nak tuduh Menteri Besar Selangor ni katil. Tetapi saya belum dengar dia cakap ataupun dia ceramah mana-mana majlis pun dia ada perkataan reformasi. Dia belum ada. Jadi sedangkan kerajaan kita ni kerajaan reformasi. Jadi mana dia punya semangat reformasi itu? Sama ada dalam perbuatan atau terjemahan. Apa yang kita tengok, kata-kata yang dia ambil yang berada di sekeliling dia. Ini yang berlaku. Jadi saya mohon Datuk Seri Anwar, bila dah jadi Perdana Menteri, insya-Allah kita sama doakan benar-benar katil. Siapa yang main dua kolam, mohon share ya di sana. 2-0 ni kita mesti hapuskan supaya kita berlaku pembersihan daripada dalaman. Ini yang kita mau Datuk Seri Anwar. Dan kita juga Datuk Seri Anwar ni bila dah buat satu kabinet, mohon Datuk Seri Anwar pilih MP ni yang ada integriti. Maksudnya tak kira lah siapa pun. Yang ada integriti maksudnya yang bersih. Jangan ada kes-kes tu memanglah janganlah ambil. Jangan diambil. Ya. Kalau kita dah perkecilkan kita punya kabinet, kita tak perlu pun dia orang ni semua. Dan saya tadi pun dah cakap, mereka ni pun dia dipahamkan mereka nak join dan support Datuk Seri Anwar dengan tulus ikhlas kerana dengan niat mereka untuk nak menjatuhkan Mahyudin Yassin. Itu je. So jadi dia orang tak minta pun jawatan ke apa. So kita tak perlu bimbang tu insya-Allah. Terutama maksud saya macam gini. Contohnya kalau kita tengok berbalik kepada Mahyudin Yassin jadi ada menteri kabinet contohnya. Kalau kita pergi kepada dia ambil PAS dia nak ambil hati, dia ambil Haji Hadi sebagai menteri khas dengan gaji 80,000. Tapi tak buat kerja. Tak, tu satu hal. Yang keduanya ialah macam Tuan Ibrahim Tuan Man. First dia jadi menteri alam sekitar. Bila ditanya oleh wartawan apa yang dia nak buat sebagai menteri alam sekitar, dia kata dia akan menarik pelabur-pelabur daripada luar negara untuk masa besar. So saya bukan nak kata agak tergelak lah macam mana seorang menteri alam sekitar nak bawa pelabur. Setahu saya menteri ekonomi yang bertanggungjawab mau pelabur. Dia alam sekitar ni dia kena jaga alam sekitar macam longkar keadaan alam. Siapalah yang lebih baik dengan Presiden Turki kalau bukan Anwar. Tak perlu dia pun kan. Tak tahu. Itu satu saja. Tak masuk akal. Lepas tu bila ditanya lagi dengan wartawan, Tuan Zahid ni dia jadi dalam sekitar dengan keadaan negeri Kelantan saya. Dah berapa puluh tahun, bila agaknya negeri Kelantan ni nak dapat air bersih. Dia kata dalam masa 30 tahun baru dapat air bersih. Jadi dah matilah you. tak tahu. Maksudnya masa tu saya kata satu lawak dia kata untuk nak dapat air
bersih. Okey, kita bentuk Itu dah lama Mak Asal mencelah. Ada yang kata gini. Sebab tengah hangat ni dah mohon nak lagi teruskan kan. Jadi okey, ada yang kata hangat, saya rasa ada yang daripada ni pun sama hebat dengan yang lelaki. Dia tak sebut mention siapa, saya pun tak tahu, saya tak boleh sebut sebab saya dah sebut. Cuma di sini itu dah lapuk puan. Pasal tu mula-mula jadi menteri dulu daripada PAS. Ya sekarang ni Haji Hadi ni kata dia tak kisah dah untuk sokongan boleh je sokongan. Adakah benar? Adakah ini mainan Politik. bibir manis saja kan? Saya pasal ni kalau saya nak cerita pasal Haji Hadi. Yang tinggi ni dia kata okey. Tak dengar pada awal penubuhan parti PAS, dia menggunakan lambang kafir sana kafir sini. Contohnya tak boleh sembahyang kerana imam tu daripada UMNO. Bila dia buat pakatan pemohon Cina, bukan dia berbaik dengan UMNO. Bila dia berbaik dengan UMNO, maknanya dia pun sokong UMNO. Mana yang dia kafir itu dulu. Okey, itu satu hal. Bila dia diajak oleh Muhyiddin Yassin untuk bersama dalam kerajaan, dia pun sokong Muhyiddin Yassin. Dan hari ini saya dengar statement daripada Haji Hadi, bila Anwar juga nak jadi Perdana Menteri, dia pun akan sokong juga. Jadi maknanya rumusannya ialah Haji Hadi and the gang ni dia tengok pada siapa yang berkuasa. Nampak sangat mereka ni cuma nak kedudukan. Nak kedudukan dan pangkat. Ya, bukan dia nak kedudukan lah. Dia nak Sebenarnya statement dia tak kelas lah. Ini rakyat so yang itu yang kita tak nak. Sebab tu kita nak yang benarnya bila orang tu dia mengharapkan sesuatu, maknanya dia takkan kekal. Sebab nanti bila maknanya tak ada penghabisan kita punya melompat ni. Dia akan melompat sana, melompat sini, melompat. Jadi kata lompat selagi kerajaan tak tukar dalam perlembagaan yang tidak MP tidak boleh melompat, memang kita tak boleh. Sebab macam dia orang dia gila kuasa. Maksudnya perjuangan PAS ni dia dah terpesong jauh. Kalau di zaman dengan Fadino ataupun Awang Kurni Aziz, nampak perjuangan diorang ni nampak jelas. Tapi saya tengok Haji Hadi ni, dia tengok mana yang berkuasa, dia pergi sana. Orang ni berkuasa, dia sokong orang ni. Jadi nampak sangatnya perjuangan dia ni nombor satu, kuasa dan kedudukan. Ni ada yang bertanya, doktor, yang sebelah tu kak apa ya? Okey, dia tak okey, yang sebelah tu saya, yang tu selalu juga, tapi mohon maaf, sebelah doktor yang ni saya panggil doktor lah kan. Ni sebelah tu saya selalu tengok. Apa macam mana pula warisan dengan kita? Adakah ni apa penjelasan? Apa patut warisan ni? Macam mana dengan PH sekarang ni? Adakah dia betul-betul ni macam mana pandangan? Ada yang mengatakan kalau seandainya jadi soalan tu di mana saya ke tu? Katanya doktor lah yang sebelah ni dia tak tahu nama kan. Jadi dia panggil doktor sebelah. Walaupun saya tengok dia kata mohon maaf, dia tak ingat nama. Yang ni pun dia just panggil doktor. Jadi mohon ni sekarang ni dulu warisan. Jadi apa kata warisan ni macam mana ni kan. Jadi saya pening di sini. Mohon. Okey, sebab hari itu pun kita dipahamkan yang Datuk Seri Syafiee Apdal ada turun ke KL untuk berjumpa dengan Tan Sri Mahyudin. So kita tak tahu apa dia punya apa nama ni, dia perumusan selepas meeting tu, wallahu alam tidak diberitahu. So saya pun tak naklah speculate. Benda yang saya tak tahu, saya tak nak speculate. Tapi saya rasa ini pendapat saya, mungkin salah juga. Saya rasa kalau betul apa nama ni Anwar sudah ada sokongan, saya rasa warisan pun akan datang masuk untuk menyokong Datuk Seri Anwar. Dan gabungan, ini pendapat saya, mungkin saya salah. Tapi saya rasa gabungan di antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Syafiee Apdal adalah yang terbaik. Sebab, kenapa? Sebab kita memerlukan Datuk Seri Anwar dengan dia punya populariti di luar negara. So, kita mengharapkan foreign investors akan datang balik menginvest ke negara kita untuk memulihkan kita punya ekonomi. Dan Datuk Seri Syafiee Apdal pun ada dia punya kebaikan sendiri. Dia ada duit, dia ada ini, dia ada influence. So, jadi kita boleh gabungan antara tu memang saya rasa sangat baiklah. Wallahualam. Itu pendapat Dr. Mai lah. Tapi kalau pandangan peribadi saya, kalau Anwar digandingkan bagi saya dengan apa tu Tuku Razali Hamzah, lagipun kalau nak tak boleh, sebab kalau nak bandingkan dia dengan Tuku Razali Hamzah, bila dia bertanding dengan untuk di UMNO pun dia kalah.
Dia tak ada sokongan langsung di UMNO. Bukan, maksud saya ialah Dia bagi ada saya lah, kes. ini peribadi lah kan. Kalau kita balik-balik macam warisan ni, saya yakin warisan macam mana pun di bawah pengaruh. Sebab baru-baru ni kalau saya tak silap, saya pun nampak juga yang Tengku Razali Hamzah. bersama dengan kononnya dia dengan Tun bergabung untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Wallahualam. Itu pun saya dapat tadi. So saya rasa sebab benda macam ni kita belum faham lagi dan kita tolong sebagai penyokong Datuk Seri Anwar, saya sarankan tak payahlah kita speculate apa-apa. Ini membuat lagi parah keadaan. So kita cuma bercakap benda yang kita tahu saja lebih baik. Okey, tadi kita pergi kepada saya tadi pergi pada PAS Jadi saya nak komen sikit kalau kita tak nak lah, maksud saya bila Datuk Seri Anwar ada kabinet, kita nak satu tadi Menteri Alam Sekitar 30 tahun baru ada air bersih dan lipatan, agak dangkal Ada kalau kita tengok pula Menteri Menteri Pengajian Tinggi Noraini. First dia jadi menteri, dia galakkan PKP ni, kata untuk menghilangkan boring kita main TikTok. Siapa dia buat secara live. Dia buat TikTok. Cakap pasal TikTok tadi on the way saya nak pergi ke Galak rakyat membaca atau ada budak-budak dekat sebelah sini tadi ni, dia dengan keluarga dia, jom kita main TikTok. Ya Allah, kelakar budak-budak pun sekarang dah pandai main TikTok dah. So bila dia budak-budak tu cakap, saya tengok budak-budak tu, saya ingat kepada Noraini. Noraini is rubbish lah. Every time she open up her mouth, something bad really, come out. And sorry to say, Noraini, the best thing is for you to do is just to keep quiet and just resign. Saya mewakili rakyat Mahai, saya minta Noraini tolong resign. You dah buat banyak sangat kesalahan dan tidak boleh dimaafkan. Tidak boleh you cakap sorry. Bermakna apa? Berapa banyak kali sorry ya? Itu pun dia buat kerana dia punya tu. Kita sampai Ustaz Abid Liu kena sewa 20 bas untuk bawa balik pelajar-pelajar pada universiti. Dia pula cakap okey, sekolah tidak apa bila dibuka, yang seorang menteri kata okey boleh berdaftar, dan dia pula istiadat tak boleh daftar, dia tak boleh daftar. Sedangkan jadi dia orang dah datang dah dekat sini, jadi baru dia cakap tak boleh. That is a Jadi big mistake. menyusahkan rakyat. Macam gini punya, macam menteri punya kabinet yang ada dalam PN ni, tolonglah get a better person please. Yang benarnya kita tak perlu pun dia. Tak tahu. Itu maksud saya. Bila Datuk Seri Anwar ni, bila dia membentuk kabinet, kita tak nak menteri-menteri yang macam Mabah macam ni. Macam Mabah yang bukan kita tengok seolah-olah macam belum bukan lagi cakap pasal menteri wanita. Tak. Yang Itu main saya apa, kata. Doraemon. Itu menteri wanita dengan Doraemon. ketawa. So jadikan saya cakap benda ni tak apa, kita tak nak ulang balik benda yang dah tu. Saya rasa Datuk Seri Anwar pun sudah ada list di dalam kepala dia. Kalau dia jadi Perdana Menteri, kita tak payah nak sibuk-sibuk tentang tu. Yang kita nak uraikan sekarang ni juga, kita minta mohon kepada yang Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong, supaya memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar, supaya kalau boleh tak payahlah kita nak bubarkan parlimen. Kenapa? Sebab waktu yang sekarang ni dengan penyakit COVID dah berleluasa, nak buat apa kita nak buat benda tu semua. Yang kalau yang boleh saya fikirkan sekarang ni, kalau betul-betul Datuk Seri Anwar kata dia dah ada 2/3 ke 1/3 ke whatever it is, kalau nak menyenangkan hati pada Agong, kena memastikannya. The only thing that Agong boleh buat, panggil, kalau ada 120, panggil 120 orang. Tak payah nak panggil sampai 212 orang MP. Sebab bukan semua sokong Anwar. So jadi kita panggil yang mana yang sokong saja untuk memastikan. Itu pun kalau boleh. Supaya saya harap upacara pada hari Selasa ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kemudaratan kepada sesiapa pun. Dan kita minta rakyat Mahai, rakyat sekarang di luar sana untuk terus bertenang. Kita berdoa, kita orang Muslim, kita ada iman, kita ada Allah. Kita percaya everything semua sudah diatur daripada yang di atas sana. So jadi kita sama-sama kita berdoa, kita tak payah
Tak payahlah nak speculate benda yang tak betul. Kalau macam Luqman Adam nak cakap apa-apa tu, itu hak dia. Biarlah siapa pun nak cakap, selagi benda ni tidak keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar, kita jangan percaya. Senang je. Sebab sekarang ni adalah musim orang buat joke. Banyak musim dengki, bukan denggi musim dengki. Sebab Datuk Seri Anwar akan berjumpa dengan Agong. So jadi dengkinya sudah menaik sekarang. Dengki pun naik, dengki pun naik. So jadi saya harap sabar, kita doa. Memang benda yang baik tu tak mudah untuk didapat. Tapi insya-Allah kalaulah memang dia punya Allah dah takdirkan nak jadikan Datuk Anwar tu sebagai Perdana Menteri, tak ke mana pun. Masa tu kita akan, ya Allah, saya pun tak tahu nak cakap apa. Mungkin kita semua boleh bersujud syukur. Memanglah, tolonglah ya Allah, kita minta doa sangat kepada Agong supaya berikanlah laluan kepada Datuk Seri Anwar. Kalau betul beliau ada SD yang dikatakan. Okay, itu saja Dato' Man. Jadi kita pun dah malam ni dah lewat. Kita pun dah lewat. Jadi kita ni ni untuk perakhiran buat bicara pada malam ni. Saya mohon sekali lagi rakyat Malaysia sama-sama berdoa yang berada di luar sana, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, mereka dengan cara mereka dan kita dengan cara kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga tarikh 13 hari bulan Oktober, 2 hari lagi akan berlaku satu sejarah yang indah, sejarah yang manis buat rakyat Malaysia. Dan semua saya yakin dan berkeyakinan penuh bahawa rakyat Malaysia menanti-nanti dan menunggu-nunggu saat tiba masanya Datuk Seri Anwar dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi sama-sama kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kawan-kawan di luar sana, sama-samalah kita mendoakan merealisasikan yang terbaik daripada Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag saya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Sekian, terima kasih. Wassalam. Terima kasih atas perkongsian dua puan kita. Mana? Dah tutup sini. Sini lah tutup. Ada masalah teknikal sikit. Dia ni tu ada. Tengah diam ada. Ya. Cik, duduk sebelah lebih. Allah Akbar. Tak apalah. Okeylah kan? Okeylah. Kita Kita kan buat bicara. Surina cakap tak nak cakap Ina. Jangan baju-baju. Duduk sini. Dah utik dah. Sini. Minta.